Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat, para pelajar sekalian, kita sambung balik pelajaran kita dalam kitab Fathul Mu'in Syarh Qurrati Ain bi Muhimmatid Din. Jadi alhamdulillah, pada malam ni kira kuliah terakhirlah kita tahu ni, iaitulah 30 hari bulan 12 2020. Sambungan kita di yang bahasa Arab, muka surat 40, Faslun fi syurutis salah. Kitab terjemahan kita tu yang Jawi muka surat 8, yang Rumi terjemahan Indonesia ni muka surat 23. Faslun fi syurutis salah, fasal perbincangan tentang syarat-syarat salat. Syarat-syarat salat. Untuk maklumat para pelajar, dalam kitab Jawi ni terjemahan dia gugur 8 baris, 10 baris gugur. Tengok dalam hak terjemahan Rumi itu bagus. Yang pertama, kita nak menyatakan ma makna asy-syart. Apakah makna syarat? Asy-syartu ma yutawaqqafu ala sihhati alaihi sihhatus salati wa laysa minha. Syarat ialah sesuatu yang menjadikan sah salat. Syarat ni kalau ada dia, ada. Kalau tak ada dia, tak ada. Itu ulama usul fiqh kata syarat, kalau ada dia, ada. Kalau tak ada dia, tak ada. Tapi dia bukan daripada dia. Lagu mana? Dia kata, tengok ni, ma yutawaqqafu alaihi, syarat sesuatu yang menjadikan sah salat itu, walaysa minha, dan dia bukan daripada sebahagian salat. Dia ni syarat. Syarat salat mesti ada wudu. Betul? Kalau tak ada wudu, ada salat ke tidak? Tak ada salat. Dan kalau dia ada, tak semesti kita kena salat. Contohnya kita ambil wuduk pukul 5 petang, pukul 6 tadi, sudah mandi ambil wuduk, kena solat? Tak. Solat sunat wuduk adalah. Itu makna dia. Dan walaysa minha, dan dia bukan daripada sebahagian salat. Wuduk bukan salat, syarat salat. Itu makna syarat. Dia berbeza dengan rukun. Rukun kalau tak ada dia, tak ada. Kalau ada dia, ada, dan dia sebahagian daripada amalan itu. Itu dipanggil rukun. Kita beza di antara syarat dengan rukun. Anda tak nak bahas panjang, kita terjemah yang ada ni. Wa quddimatis syurutu 'alal arkan li'annaha aula bit taqdim. Idz syartu ma yajibu taqdimuhu 'ala salati wa istimraruhu fiha. Perbahasan syarat lebih sesuai didahulukan. Maknanya sebelum kita masuk rukun, kita masuk syarat dulu. Sebab apa? Sebab syarat itu wajib didahulukan, dipenuhi sebelum mengerjakan salat dan tetap terpenuhi dalamnya. Dia kata maknanya syarat tu mesti kita baca sebelum rukun. Sebab apa? Sebab tak boleh kita nak buat salat kalau tak cukup syarat. Dah bermula ada syarat, wastimraruhu fiha, dia mesti berterusan sampai sudah salat. Baik. Yang kita nak bincang ini wudu. Betul? Kita nak bincang ini wudu. Wudu syarat sah salat. Bila nak semaya kena ada wudu, dan wudu itu mesti istimrar, mesti berterusan sampai sudah salat. Itu makna dia. Syurutus salati khamsatun. Tanda tuan-tuan, syarat sah salat itu 5 perkara. Syarat sah salat 5 perkara. Ahaduha taharatun an hadatsin wa janabatin. Salah satu daripadanya, yang pertamanya taharah
suci ia daripada hadas dan junub. Suci ia daripada hadas dan junub. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, jauh duduk ni. Syarat yang kedua duduk mana ni? Duduk di, setelah kita habis perbincangan bab wudu, perkara yang membatalkan wudu, barulah mari syarat sah solat yang kedua. Yang kedua, tengok dalam kitab Arab ni kata wasaniha, yang kedua muka surat 70, taharatu badanin wa malbusin wa makanin an najasin. Bersih tubuh kita, pakaian kita dan tempat solat. Itu yang kedua. Syarat yang ketiga muka surat 85, satru rajulin wa amatin ma baina suratin wa rukbatin, maknanya kita kena tutup aurat bagi orang laki-laki antara pusat dengan lutut. Syarat yang keempat, ma'rifatu dukhulil waqti, kita kena tahu masuk dah waktu solat. Kalau siapa dia semaya tak tahu masuk waktu ke tak, maka orang itu tak sah. Ini dalam kitab kita ni kata syurutus salatu khamsatun. Yang kelima, istiqbalul qiblati, menghadap kiblat. Maknanya kita nak semaya ni pasti dulu kiblat alik mana, baru boleh angkat takbir. Jangan takbir dulu baru duk mikir kiblat ke tak, tak sah lagu tu. Kemudian barulah kita masuk pada faslun fi sifatis salah. Baik, tajuk kita pada kali ini insya-Allah kita akan ambil setakat mana yang sempat. Syarat yang pertama, taharah. Apa makna taharah? Makna taharah, kita pun heran dalam kitab Jawi ini tertinggal. Tengok dalam kitab Terjemahan Ar-Rumi ini. At-taharatu lughatan dengan mana an-nazafatu. Apa dia makna? An-nazafah, taharah tu maknanya bersih, suci. Dia beza apa di antara taharah dengan nazafah? Tengok dia kata nazafatu wal khulusu minad danas, makna suci, bersih daripada segala kotoran. Itu makna taharah. Para ulama membezakan di antara taharah dengan nazafah. Tanda tuan-tuan, tak ada dalam kitab fiqh babun nazafah, bab kebersihan. Tak ada. Yang adanya dalam sekolah an-nazafatu minal iman. Ya, kita ngaji sekolah ni, sekolah-sekolah Arab, sekolah ni ngaji pelajaran mutalaah dia panggil an-nazafatu minal iman, kebersihan itu daripada iman. Ulama fiqh dia tak letak nazafah sebab nazafah ni suci, bersih. Macam kita basuh kain itu dipanggil nazafah, nazif, bersih. Tapi taharah tu dia ada dua makna, mengandungi dua makna, dia panggil yang kita akan sebut di bawah ni. Jadi dia beza. Taharah tu lebih besar daripada nazafah. Ahaduha wa syar'an, dari sudut syaraknya apa makna dari sudut syarak? Apa makna at-taharah dari sudut syarak? Wa syar'an raf'ul man'il mutarattibi 'alal hadathi awin najasi, yaitu menghilangkan penghalang yang berupa hadas ataupun najis. Maknanya kita hilang benda yang menghalang kita nak solat. Yang menghalang kita solat ni dua perkara. Yang pertama hadas, yang kedua najis. Jadi kita kena hilang dua-dua. Najis kita kena basuh bersih, hadas kita kena ambil wudu ataupun kita kena mandi wajib. Dua hadas. Fal-ula, yang pertama ai at-taharatu anil hadathi. Maka kita akan bincang dalam kitab kita ini insya-Allah at-taharatu anil hadathi, iaitulah bersuci dari hadas. Wa huwa al-wudu, iaitulah wudu. Bersuci dari hadas iaitu al-wudu. Al-wudu di sini tengok kita wa huwa bi dhammil waw. Wudu. Apa makna wudu? Isti'malul ma'i fi a'dha'in makhsusatin biniyatin. Wudu itu iaitu dengan baris depan wudu, maksudnya menggunakan air pada anggota badan tertentu, muftatahan biniyatin,
Isti'malul ma' fi a'dha'n makhsusatin wa bi fathiha. Wa fi fathiha tu. Makhsusatan bi niyatin. Dimulai dengan niat, habis kat tu. Wa bi fathiha, kena berhenti molek. Kalau kita baca dengan baris atas, al-wudu. Ingat dah. Biasa kita sebut wudu. Kalau kita tukar baris atas boleh tak boleh? Nak pergi apa tu? Nak pergi ambil wudu. Boleh ke tidak? Dia makna lain. Baris depan dengan baris atas tak sama. Baris depan al-wudu ai ma yutawaddau bihi, air tu. Air hak kita nak ambil wudu, nama dia wudu. Kerja ambil wudu, itu nama dia wudu. Beza di antara baris depan dengan baris di atas. Alhamdulillah, itu penjelasan. Bilakah mulanya wudu ini? Dalam kitab kita ni kata bila? Tengok. Dia kata wa kana ibtida'u wujubi ma'a ibtida'i wujubil maktubati lailatul Isra. Dan permulaan diwajibkan wudu adalah bersamaan dengan wajibnya salat, iaitulah pada malam Isra. Nabi kita Isra malam ni terima wajib salat, besoknya Jibril datang. Maka bila Nabi dia ajar Nabi salat 2 hari, Jibril datang. Hari yang pertama dia ajar solat di awal waktu. Hari yang kedua dia ajar solat di akhir waktu. Maka Jibril kata al-waqtu baina hadaini. Waktu solat ni mengikut aku buat semalam awal, hari ni akhir. 2 waktu. Jadi dia ajar dua-dua. Jadi Tuan Syekh ni kata pada malam apa dia? Pada malam Isra Mi'raj, kita kata wallahu alam. Tamaklah kita dia punya muqaddimah. Wa syurutuhu baru ada dalam kitab Jawi. Tengok dalam kitab Jawi. Wa syurutuhu. Hak tak ada kitab Jawi tadi, tengok dalam kitab terjemahan. Dan syarat-syaratnya ay al-wudu ka syurutil ghusli, seperti syarat mandi wajib. Sama, syarat mandi dengan syarat wuduk sama. Berapa? 5 perkara. Jadi anak-anak pelajar kena ingatlah, kalau nanti siapa bab mandi nanti dia terulang dari kata syurutul ghusli kal wudu. Syarat mandi supaya wudu. Dia badi orang budak-budak panggil cikucak. Nah. Di sini syarat wudu supaya mandi. Siapa tempat mandi kan? Syarat mandi supaya wudu. Pasal dia tak mau panjang-panjang, dia mau ringkas. Cuma dia akan hurai di sini berapa syarat wudu. Ada 5 perkara, 5 perkara. Maka kita nak ambil wudu ni 5 perkara ni kena ada. Tengok pelajar. 5 perkara ni kena ada. Syurutuhu ay syurutul wudu. Ahaduha ma'un mutlaqun fala yarfa'ul hadatha wa la yujilun najasa wa la yuhassilu sa'irat taharah wa la masnunatan illa al-ma'ul mutlaq. Ini mari. Pertamanya air. Nama air yang kita nak suci ni air mutlak. Apa dia air mutlak? Dalam kitab ni kata maka tidaklah menghilangkan hadas dan menyucikan daripada najis, dan tidak juga terhasil lain-lain jenis bersuci taharah, walaupun taharah yang sunat, kita ambil wuduk yang sunat je, mandi sunatnya, melainkan air mutlak. Apa dia air mutlak ni? Kalau kita tanya orang lah ni, air mutlak dia kenal ke tak kenal? Kenal ke tidak? Anak sekali nak bergurau, kita pergi ke tempat kedai makan, orang ajak makan, restoran. Budak hak jaga makan dia mari tanya, "Pak cik nak minum apa?" Kata air mutlak. Tercengang budak ni, air mutlak mana ada? Kata tak ada warna, tak ada. Dia tak tahu, dia ada, dia minum air teh, air nyo, air kelapa, air orange, air semua ada. Air mutlak tidak ada. Air mutlak, oh tak ada, dia kata. Kata awak mu tak mengaji sekolah-sekolah dulu fardu ain tak aja.
Mula-mula kita nak ambil wudu air apa? Air mutlak dia kata. Apa tu? Apa makna air mutlak? Air bersih. Aku nak air mutlak. Baru dia khabar, ada air mutlak. Kita tak je guna dia. Kata kena tulis dia kedah ni air mutlak 50 sen. Baru jadi dah. Air mutlak 50 sen. Baru jumpa dia air mutlak. Baik, apa dia syarat air mutlak? Al-ma'ul mutlaqu wa huwa ma yaqa'u alaihi ismul ma' bila qaidin. Air mutlak itu ialah apa yang bernama air dengan tidak ada tambahan. Qaid itu maknanya tak ada sebarang ikatan dengan nama lain. Air walaupun ianya adalah daripada wab. Oh, dia kata boleh, tengok ni. Wa in rashaha min bukharil ma'il tahur al-maghli. Air itu terhimpun daripada wab. Air mendidih yang terhimpun menjadi air. Contohnya, kita masuk air ni, naik wak. Wak tu, kita buat wayar tu keluar titik dalam bekas kita. Cukup. Boleh ambil wuduk air tu. Dia panggil air wak. Wak tu naik, ya, tapi dia tu air. Awistahlaka fihil khalid. Atau binasa dalamnya campuran yang tidak menukar, mengubahkan air itu pada hisi, pada zat dia tu, dan pada takdir, pada kadar dia tak tukar. Dia kata apa ni? Au quyida bimuwafaqatil waqi'. Ataupun dinamakan air itu dikaitkan, tulis, dikaitkan makna diletakkan, dilabelkan air itu dengan apa yang bermuafakah dengan yang berlaku. Maknanya air ni, air apa mengambil tu? Air sungai. Air apa tu? Air telaga. Air apa tu? Air laut. Semua tu tidak mengeluarkan dia daripada kategori mutlak. Sebab apa? Sebab nama tempat. Air apa tu? Telaga. Pasal apa? Sebab kita ambil dalam telaga. Betul tak? Air apa tu? Air sungai, air kolam, air mata air. Itu semua nama dia air mutlak. Oh, tadi kata air mutlak ni tak ada nama apa-apa. Nama tempat, bukan nama air, nama tempat. Kalau kita ambil letak dalam gelas, air apa ni? Air. Mari mana? Sungai. Sungai tu kait dengan waqi' di mana sumber kita ambil dia. Itu tidak jadi masalah. Sedap juga dia bahan ni kan. Kama'il bahri, seperti air laut. Maka semua itu air laut, air sungai, air bukit, air terjun, air apa lagi? Air perigi, air boring, semua itu air mutlak. Bi khilafi ma la yuzkaru illa muqayyadan kama'il wardi. Ini adalah berbeza, berlainan dengan air yang tidak disebut melainkan dengan nama dia. Dikaitkan, mana dengan nama, jenama khas, seperti air mawar. Ni air apa ni? Air mawar. Ni air oring. Ni air apa dia lah? Air sirap, air kopi, air teh. Maka itu tak jadi. Itu dia sudah keluar daripada kait mutlak. Tapi kalau dengan tempat, tak apa. Tidak jadi masalah. Maka air-air yang dinamakan air itu dengan nama khas untuk dia, maka dia sudah terkeluar daripada sifat mutlak. Mana air semata-mata air tak lagi lah. Dia sudah jadi air teh, air apa ni? Air susu. Ada pun air kita minum ni, contohnya dalam botol ni. Dia tulis air minuman. Air galian, air mineral. Itu tak ada jadi masalah sebab sumber punca air itu mari mana. Tak ada apa. Tidak jadi masalah. Itu syarat yang pertama, nama air itu air mutlak ghairu musta'malin fi fardhi taharati min raf'i hadatsin asghara au akbar. Bukan syarat ni. Syarat Nabi wuduk tu bukan dengan air musta'mal. Tanda para pelajar, air musta'mal ini iaitulah air yang telah kita gunakan untuk mengangkat hadas. Kita guna dah dia tu. Itu dia panggil air musta'mal. Air yang telah digunakan dalam fardu taharah daripada menghilangkan hadas kecil atau besar. Dia kata apa ni? Walau min tuhri hanafiyyin lam yanwi.
walaupun daripada wudu yang diambil oleh orang yang bermazhab Hanafi yang tidak berniat. Orang Hanafi dia bukan tak ada niat. Dia guna juga hadis innamal a'malu binniat, cuma dia tak kata ya aku saja akan ambil wudu. Dia kata dia nak ambil ni, dia nak basuh muka tangan ni nak berwudu. Niat dah tu. Ada khilaf lah sikit. Ulama Hanafi dia lebih ringkas dalam masalah gini, tidak ada payah. Dia kata kalau orang mazhab Hanafi dia ambil wudu, patut dia tak niat. Pun kira air mustakmal juga bekas dia guna tu. Kita kata dia tak niat tapi bagi dia sudah berniat. Jadi kita tak nak apa ni, nak berkerah dalam masalah mazhab orang, kan? Itu pandangan dia. Au sabiyyan lam yumayyizin li tawafin. Atau taharah seorang anak kecil yang belum memayyiz untuk tawaf. Oleh kerana kita nak tawaf anak kecil, kita nak bawa dia tawaf, dia kena ada wudu. Kita pun wudukan budak tu walaupun dia tak memayyiz lagi, budak kecil. Mak dia tolong wudukan dia, maka air yang dia guna tadi tetap jadi mustakmal. Wa izalati najasin walau ma'fuwan anhu, dan menghilangkan najis walaupun najis dimaafkan daripadanya yang sedikit, maka dia jadi air mustakmal. Bila air mustakmal itu tak diguna, qalilan, ay hala kaunil mustakmali qalilan, yakni hal keadaan air yang digunakan untuk sedikit. Macam mana nak tahu sedikit? Air dunal qullataini, kurang daripada 2 qullah. Berapa banyak 2 qullah ni? Kita akan bahas sekejap lagi insya-Allah. Tanda dulu. Maknanya kalau air mustakmal lebih daripada 2 qullah, maka ia suci dan mencucikan. Contohlah kita sekarang ni, kita ambil wuduk di koloh besar ataupun besin, baldi, tangki besar, pakat tu celup dalam tu, tak ada masalah sebab air tu lebih daripada 2 qullah, celup dalam tu. Cuma kita kehilangan sekarang ni masalah wuduk, pakat celup air dalam koloh, tak ada lagi dah. Zaman dulu suka ambil wuduk masing-masing, kerak badan duduk komo situ dah. Ana satu malam ana berhenti solat maghrib di satu masjid. Seorang ustaz duduk ceramah. Sedap juga ceramah dia ni. Kita duduk sembahyang maghrib, dia duduk ceramah. Kita baru sapa. Dia kata, tuan-tuan tahu ke tidak, kenapa orang zaman dulu mengaji pondok ni, lepas habis mengaji pun rapak puak dia mesra molek. Zaman kita lah ni habis sekolah tak apa nak mesra mana. Ini ulasan dia. Tahu ke tidak? Jadi anak murid kata, tak apa tahu tu formula tu. Apa formula dia? Dia kata saya duk rasa tak ada ke lain dah. Sebab kita zaman dulu semua ambil wuduk di satu kolah. Duk tukar tarik mata situ, tukar tarik gigi situ, macam-macam situ. Jadi kemesraan tu rapak. Ilia kosong kalau sembahyang maghrib tu kata. Nah, main tukar tarik mata, tarik gigi ni. Benar. Jadi zaman kita ni masing-masing ambil paik, minum air pun pakai buat, gelas pun tak gilir dah. Jadi kemesraan tu tak apa ada. Pasal itulah kalau boleh kita kembalikan kemesraan ni, kalau kita anak beranak, lebih-lebih lagi kita dengan isteri kita tu, kalau boleh minus gelas ya kita dengan dia. Dia gelas, kita gelas. Tapi musim wabak gini, eloklah tak campur air dengan orang ramai tu. Tak. Wallahu alam. Itu cerita selingan. Baik, kita pergi kepada air kita pula. Fa in jumi'al musta'malu fa balagha qullataini fa mutahhirun. Dan apabila air mustakmal dihimpunkan, kita kumpul, mula-mula ada secetur, 2 cetur, sebeldi, hingga sampai 2 qullah, maka ianya adalah suci dan menyucikan. Air mustakmal tadi sebenarnya dia tidak najis, cuma telah digunakan untuk mengangkat hadas, maka dia jadi tak boleh dah nak guna air. Tapi bila kita kumpul jadi banyak, dia telah keluar daripada nama mustakmal, balik semula kepada air yang 2 qullah yang banyak, maka dia lepas daripada kategori mustakmal, boleh digunakan semula. Fa mutahhirun. Kama law jumi'al mutanajjisu fa balagha qullataini wa lam yataghayyar. Dan
Sebagaimana jika air yang mutanajis, air ni kena najis sikit. Najis pun dia panggil najis hukmi lah. Bukan kata air tu jadi cuma bau lah, tu tak boleh pakai dah. Mana air ni ada titik najis sikit. Najasah hukmi. Tak nampak. Kemudian dihimpunkan hingga sampai 2 qalah walhal, ini syarat dia. Walam yataghayyar, walhal keadaannya tidak berubah, warnanya, baunya, rasanya. Jadi 2 qalah, wa in qalla ba'du bitafriqihi, walaupun selepas dibahagi-bahagi ia menjadi sedikit, maka diketahui bahawa sifat musta'mal air itu tidak sabit melainkan dengan air sedikit. Kita faham. Maknanya setelah dikumpul balik melebihi 2 qalah, patut kita ambil semula setimba. Tak, dia tak akan jadi musta'mal, dia kekal dengan air mutlak dia. Sebab setelah dia sudah sampai level bersih. Itu kaedah. Fa'ulima anna al-isti'mal la yathbutu illa ma'a qillatil ma'. Maka di sini kita faham kata dia Tuan Syekh, maka diketahui bahawa sifat air musta'mal itu tidak sabit, mana tidak kekal, melainkan dengan air itu sedikit. Air itu sedikit. Air wa ba'da infisalihi anil mahal al-musta'mali walau hukman. Seperti iaitu setelah bercerai daripada tempat digunakannya air itu walaupun berpisah itu secara hukum, seperti air yang meliputi bahu orang yang berwudu atau lututnya. Dia kata ka'an jawaza mankibal mutawaddi aw rukbatah wa in 'ada li mahallihi aw intaqala min yadin li ukhra, maka dia jadi musta'mal. Sebab kalau ia kembali ke tempatnya semula atau air yang berpindah dari sebelah tangannya ke sebelah tangan yang lain, itu dia panggil tak boleh, jadi musta'mal hak tu. Baik. Na'am, la yadurru fil muhdisi infisalul ma' min al-kaffi ila as-sa'idi walau fil junubi infisaluhu min ar-ra'si ila nahwi as-sadri mimma yaghlibu fihi at-taqazuf. Benar. Tidak mudarat bagi orang yang berhadas air yang berpindah dari tangan ke hasta. Tangan ada sini kita basuh, betul dia pergi sini. Tak, itu tak jadi musta'mal sebab masih lagi dalam anggota yang sama. Dia tak berpindah ke tempat lain. Dan tidak mudaratkan orang yang berjunub airnya berpindah airnya dari kepala kepada anggota seperti dada. Jadi kita nak mandi ni kita mula dengan kepala dulu. Daripada kepala dia turun ke mana? Turun ke dada. Jadi tak kata dada ke air musta'mal ni tak. Teruskanlah sampai ke kaki. Itu tidak menjadi masalah. Seperti yang ghalib, tanda apa makna yang ghalib? Yang biasa. Itu makna yang ghalib. Yang biasanya terjadi di dalamnya taqazuf. Di dalamnya taqazuf. Apa makna taqazuf? Berpindah air itu daripada anggota lain yang banyak terkena titisan air daripada kepala. Maknanya benda ni memang akan titik lah sebab dia duduk atas. Tangan kita pun kita duduk sini, dia turun ke lengan. Jadi maka itu kalau siapa perekat tu nak lah kitanya, kena main sekat sini. Jadi orang panggil tak ada. Di luar daripada kemampuan manusia biasalah. Jadi Allah Ta'ala tidak syariatkan benda sampai kita tak mampu nak buat. Tuan-tuan kena ingat, dalam masalah air musta'mal ini ramai orang yang menjadi was-was. Tulis itu. Air musta'mal ni kalau salah kira ramai orang akan jadi was-was. Sebab apa was-was? Duk mikir titik air. Ni ada kita tengok ni. Orang dia ambil air, ambil wuduk. Tengok air biasa kan. Kadang-kadangnya kuat sikit air. Oh lari dia lompat marah. Sebab kena kain dia tu jadi musta'mal lah macam-macam. Ini peringkat was-was dah ni. Peringkat was-was ni. Hak ni kena atas ke SPRM dah dia ni. Dia panggil was-was dah, lebih pada had. Kita jangan was-was lebih. Baik. Tengok muka surat 42 kitab Arab. Far'un. Kalau kita belajar kitab fiqh ni, bila kata far'un tu maknanya hak ni cabangan daripada tajuk besar. Cabang.
Lau adkhala al-mutawaddi'u yadahu biqasdil ghusli 'anil hadath aw la biqasdin. Apabila seorang yang mengambil wudu memasukkan tangannya ke dalam bekas air yang ada air sedikit dalamnya dengan qasad mandi daripada hadas, atau tidak dengan qasad selepas niat berjunub. Dia niat au taslis wajhil muhdisi, atau menigakan, makna basuh kali yang kedua, yang ketiga tu muka orang berhadas yang mengambil wudu. Au ba'dal ghaslatil ula, atau selepas basuhan yang mula-mula. In qasada al-iqtisar 'alaiha bila niyyati ightirafin wala qasdi akhdhil ma'i li gharadin akhar, sara musta'malan bin nisbati li ghairi yadihi falahu an yaghsila bima fiha baqi sa'idiha. Benar sikit di atas sini. Maknanya kalau orang ni masuk tangan dia, orang ambil wuduk masuk dalam bekas dengan niat nak mandi hadas, ataupun mandi yang 3 kali itu, maka jadilah airnya musta'mal dengan nisbah bagi yang lain dari tangan dia. Mana untuk tangan itu tak apa, sebab tangan dia tengah proses, tapi hak anggota lain tak boleh. Tanpa meniat mencedok air. Apa nak niat cedok? Kita kena beza sikit. Tuan-tuan ingat ke tidak, waktu kita nak ambil wudu, kan sunat kita basuh tangan 3 kali. Tangan yang kita basuh tu kita niat dia ni timba. Itu tak apa. Celuk tu timba, lepas tu baru kita basuh sini. Maka tangan tu dianggap sebagai ceto ataupun timba, itu tidak jadi musta'mal. Tengok dia kata tadi, tanpa niat mencedok air. Dan tidak dengan qasad mengambil air bagi tujuan yang lain. Kalau kita ambil air untuk lain tak apa. Jangan kita nak basuh tangan kita. Jadilah ianya musta'mal dengan nisbah bagi yang lain dari tangannya, maka hendaklah ia membasuh dengan air yang ada dalam tangannya itu yang baki dari lengannya itu, yakni lengan tangan yang berkenaan. Jadi tangan di sini gosok ni tak apa. Dan bukan air berubah dengan perubahan yang banyak. Dia kata apa ni? Baik, habislah kita pindah kepada tajuk lain pula. Hak tak boleh nak jadi air mutlak ni, yang pertama jangan air musta'mal. Kalau sudah musta'mal tak jadi air. Tulis itu pula. Tanda. Kalau kita boleh letak alif ba ta ni yang ketar ni. Wa ghairu mutaghayyirin taghayyuran katsira. Syarat lagi air nak jadi mutlak tu apa dia? Dan air mutlak itu tak alif ba ta situ ataupun jim. Dan bukan air yang telah berubah dengan perubahan yang banyak, bihaitsu yamna'u tlaq ismil ma'i alihi, sekira akan dapat menghilangkan nama air mutlak. Air gapo tu? Tahu air itu berubah dah tu. Jadi air garam ke air apa? Itu dia panggil air lain dah. Seperti bi antaghayyar ahadu sifatihi min ta'min aw launin aw rihin, seperti berubah satu daripada sifat-sifatnya, sama ada rasa, warna dia, warna pula air macam ni. Alah kebiru dah warna ni. Atau bau. Warna bau pelik. Itu makna berubah dah air itu. Dari segi takdirnya, anggarannya berubah. Apa jadi? Walau kana taghayyur bima ala udwil mutatahhiri fil asahi, atau berubahnya adalah kerana sesuatu yang ada pada anggota badan orang yang bersuci itu. Betul atas lengan dia tu ada najis, dia tak pergi basuh dulu, maka berubah dengan sebab itu, maka semua itu jadi jadi apa? Jadi tak boleh lagi. Demikian itu pada pendapat yang asah. Pendapat yang sah. Wa inna ma yu'athiru at-taghayyur in kana bi khalitin, dan hanya saja perubahan itu dapat memberi bekas, memberi kesan kepada air itu dengan sesuatu campuran yang bercampur
dengan air yang tidak boleh dibezakan dengan pandangan mata yang suci. Maknanya mata tak boleh nak tengok dah air tu. Walhal qad ghaniyal ma'u anhu, walha air itu terkaya. Mana air itu tak perlu pada benda tu, boleh dipisahkan. Seperti za'faran. Air za'faran kalau kita titak dia dalam bekas, merah lalu. Jadi merah lah kuning itu kan. Itu dia panggil za'faran. Ni orang za'faran ni orang buat nasi mandi, nasi arak tu za'faran tu. Padahal kalau letak dalam air, tukarlah dia jadi air za'faran. Maka seperti air za'faran, wa samari syajarin nabata qurbal ma', dan buah-buah yang tumbuh di tepi air, buah ni jatuh buah nangka ke, buah betik ke, kan? Wa warakin turiha summa tafattat, dan daun yang gugur ke dalam air kemudian hancur. Jadi hak ni memberi kesan sebab dia jadi berlumuk, air jadi tak comel dah. La turabin wa milhimain, bukan tanah. Kalau tanah campur dengan air tak memberi kesan. Tanda molek. Dan garam air. Wa in turiha fil ma', walaupun keduanya dicampur dalam air itu, tak apa. Warna air itu jadi keruh, air tanah. Tanah tidak jadi masalah. Sebab dia sendiri itu bersih. Pasal itulah air sungai kita ni walaupun warna teh susu, tak ada siapa fatwa air sungai tak boleh ambil wudu, tak boleh mandi. Kan? Cuma kita mandi kelaring lah juga, mungkin ada seluk. Itu je lah. Tapi dari sudut hukumnya tidak jadi masalah. Alhamdulillah. Wala yadurru taghayyurun la yamna'u al-isma liqillatihi walau ihtimalan bi an syakka ahwa katsirun aw qalil. Dan tidak memudaratkan perubahan air yang tidak menghalang nama mutlaknya kerana sedikit berubahnya itu. Walaupun dengan ihtimal, ada kemungkinan. Ihtimal itu ada kemungkinan adanya syak. Adakah perubahan itu banyak atau sedikit? Berubah banyak ke sedikit ni? Maknanya kalau kita tak lihat kesan, bau dia, warna dia, rasa dia tu, teruskanlah. Kata Tuan Syekh, wa kharaja biqauli bi khalitin, dan keluar dengan kata-kataku. Tuan Syekh kata apa tadi? Bi khalit, air yang bercampur dengan benda yang kita boleh pisahkan. Tadi macam za'faran, macam benda-benda tadi lah, yang boleh dibezakan daripada air oleh orang yang melihat. Keluar benda yang boleh dibeza itu nama dia al-mujawir. Apa dia mujawir? Benda yang berdamping dengan air. Memang duduk dalam air benda tu. Wahwa benda mujawir maknanya yang berdamping, yang duduk dekat dengan air, campur dalam air tapi boleh kesan. Wahma ma yatamayyazu lin nazir, orang hak tengok boleh beza. Apa dia? Ka'udin wa duhnin walau mutayyibin, seperti gaharu, minyak, walau keduanya suci. Bila kita tak gaharu ni, minyak wangi dalam air, nampak minyak tu. Itu dia keluar juga daripada hak dia. Dia sudah jadi air wangi. Orang tak ambil wuduk dengan air wangi, kan? Wa minhu al-bukhur, bukhur ni wangian dia tu. Wa in kasura. Wa zahara nahwu rihihi, dan jelas termasuk yang mujawi ialah keminyan. Keminyan dia kata. Walaupun banyak dan jelas, nampak dia punya berasa bau dia tu. Khilafan li jam'in, khilaf bagi sebahagian ulama kata tak apa. Tapi kita kata dia ni sudah jadi campur dah dia tu. Hak kita kata mujawir tu benda yang kita boleh, yang kita tak nak beza dah dia tu. Dia duduk sekali dua tu, maka itu tak boleh.
Wa minhu aidan ma'un ughliya fihi nahwu burrin wa tamrin haitsu lam yu'lam fisalu ainin fihi mukhalitah. Di antaranya juga air nak keluar daripada hak mutlak ni, iaitu air yang mendidih yang di dalamnya ada buah tamar. Air panas kita campur buah tamar dalam tu, dan gandum, bur, tamrin, gandum, tamar, selama tidak diketahui bercerainya air yang bercampur dalam air itu. Maknanya kalau benda tu tak campur lagi air, duduk golek situ ya, boleh lagi. Tapi kalau dia panas gelegak dah, tak ada dah lah, gandum tu jadi gandum dah lah, ataupun bali, kan? Dengan cara tidak sampai ianya kepada hak yang berlaku baginya nama yang lain. Syarat dia begitulah. Kalau dia jadi nama air dia seperti marakah. Apa dia marakah? Sudah menjadi kuah. Apa dia tu air? Merebuh apa tu? Air rebuh gandum ni. Lepas tu dia sudah jadi air gandum dah. Sudah jadi air tamar. Itu tak boleh. Walau syakka fi syai'in am khalitun am huwa mujawirun lahu hukmul mujawir. Dan kalaulah disyaki dalam suatu benda itu, adakah benda itu telah bercampur dalam air itu, tak boleh nak pisah dari dia, ataupun adakah ia mujawir, mana mujawir itu duduk dalam itu juga tapi tidak campur, berdekatan, duduk sekali, itu panggil mujawir. Maka baginya dikira hukum mujawir. Mujawir ni benda hak tidak cuma kita masuk utama. Ai nak ambil wuduk boleh kalau utama tu boleh lagi. Kata Syekh, wa biqauli. Apa makna wa biqauli? Dan kataku ghaniyun anhu. Tengok mata dia sedap ni. Dia kata wa mughayyirin katsiran bi khalitin tahirin ghaniyun anhu. Apa makna ghaniyun anhu? Tengok terjemahan dia. Terkaya daripada dia. Apa makna terkaya? Ma la yustaghna anhu. Ialah seperti apa yang tidak terlepas daripada dia. Seperti kama fi maqarhi wa marihi min nahwi tinin wa tuhlubin wa mufattatin wa kibritin. Maknanya air ni tak boleh nak pisah, dia terpaksa kena lalu kok ni. Seperti halnya air yang diam. Mana air yang duduk dalam takungan, dalam kolam, atau mengalir, tali air, sungai. Di tempat yang ada misalnya lumpur, tin, air lalu ke atas lumpur, jadi teh susu lah dia, kan? Atau tuhlub, dia kata mama tin, lumpur, lumut, tuhlub mufattat, lumut yang hancur, kibrit, belerang, apa lagi ni, duduk dalam air ni, lumut. Kan kita air lalu atas lumut tu. Ni pokok apa orang buat kiambang. Itu semua tu dia panggil benda yang bercampur dengan dia dan tidak memberi kesan kepada air. Tak apa. Kita tak tolak tepi benda tu, rupuk-rupuk tu, ambil uduk. Itu dibenarkan. Wa kataghayyuri bitulil muksi, dan seperti halnya berubah air dengan sebab diam terlalu lama. Mana air tak gerak, duduk dia situ, jadi baulah sikit. Hanya kau gitu, kan? Au bi auraqin mutanasiratin bi nafsiha, ataupun daun-daun yang luruh sendiri dalam air itu. Yang kita kecapuk duduk situ. Wa in tafattatat wa ba'udat asy-syajarah 'anil ma', walaupun kemudiannya hancur, daun yang gugur sendiri walaupun kemudian hancur dan dari pohon yang jauh dari air itu, maka ini juga tidak termasuk dalam perkara yang terkaya. Maknanya ghaniyun, mana dia boleh pisah benda tu. Hak tak boleh pisah tak dia. Lemak apa ni, lumuk, tanah, seluk aja tak boleh pisah. Au binajasin wa in qallat taghayyur, mai lagi. Ataupun perubahan yang merusakkan mutlaknya kerana najis. Setara mana najis? Walaupun berubahnya sedikit, wa in qallat taghayyuru. Manakala air sikit mari najis, sikit je. Tak boleh perkara.
Walau kana al-ma'u katsiran, walaupun ianya air itu banyak, ay qullataini aw aktsara fi surati at-taghayyur bit-tahir wan najis, iaitu dua qalah dan banyak lagi dalam dua jenis perubahan dengan barang suci dan najis, maka kita kena tengok. Walaupun air itu banyak, kalau perubahan yang ketara, tiga benda tadi, bau busuk banga dah, macam air ca kata orang. Nah, maka itu banyak ni. 100 qalah ni, bukan 2 qalah lah dalam air tu, siapa kita tak kira nak turun tak boleh. Ikan dalam tu pun kita kena perah mula 3 hari dah. Busuk bang. Pada tu lah kata orang, setengah orang nak makan ikan orang belah dalam kolam ni pun. Setengah-setengah kolam tu bau hangit. Bau apa ni, busuk. Ini kita kena tengok makannya kita tu. Baiklah. Tanda tapi kadar 2 qalah. Banyak mana 2 qalah tu? Tanda situ. Kita pergi kepada kadar 2 qalah. Orang kata 2 qalah ni banyak mana? Sebanyak mana 2 qalah? Kalau tidak tak jumpa qalah kita ni hari ni. Air dan 2 qalah itu wal qullatan bil wazni, dengan timbangan. Wazan itu makna timbangan. 500 ratlin baghdadiyin takriban, iaitulah dengan ukuran timbangan 500 ratil, 500 kati Baghdad. Ana tanya orang Iraq, kata mu enta Iraqi, naam, kam 500 ratlin? Dia kata wallahu alam. Zaman dulu tu dia tu. Sekarang ni semua orang main gram dengan kilogram je. Supamu juga dia. Dia pun suka. Tak cuba cari dah. Main ratlin ni berapa? Apa tu lah kitab baru lah ni tak guna ratlin ni. Tak cuba cari. Kalau hak ni boleh. Wabil misahati, tanda ni pelajar. Dari segi ukuran berapa besar dia? Fil murabba'i zira'un wa rubu'un tulan. Kalau bekas tu 4 persegi, betul ianya adalah bekas yang berukuran 1 hasta suku panjang. So hasta suku. Besar mana? Apa besar ni? 1 hasta suku. 4 segi. Kecil ya 1 hasta suku ni. Kalau tong air tu hak kita beli tak dalam tandah tu kan, untuk spare waktu tak ada air, cukup dah tu. Nak beli tu ukur 1 hasta suku. Pusing kau tu. Tulan wa ardan wa umqan bi zira'il yadil mu'tadilah. Dia kata sini ukuran dianya 1 hasta suku, semua sudut 4 persegi tu. Panjang, lebar dan dalam. Dengan ukuran hasta yang sederhana. Jangan cari orang tangan panjang. Besar lah tong dia. Orang kenik pun tak ada juga. Kira tangan kita hak sederhana ni. Boleh tu. Baik. Pandai dah. Besar mana air qalah kita? 1 hasta suku, 4 sudut. Dalamnya sekali. Wa fil mudawwari, kalau bulat bagaimana pula? Zira'un min sa'iril jawanibi bi zira'il adami wa zira'ani umqan bi zira'in najjari wa huwa zira'un wa rubu'. Untuk ukuran bulat, maka ukurannya adalah 1 hasta dari semua pihak dengan hasta anak Adam dan 2 hasta dalamnya dengan hasta tukar kayu, yakni 1 hasta suku. Jadi kita bulat gini 1 hasta, dalam dia 2 hasta. Tu hak bulat. Senang ke payah? Senang ke payah? Tulis tepi kitab tu. Nak buat senang ni. Tuqaddarul qullatani bihajmin muka'abin. Mengikut dalam tulis itu, mengikut kitab fiqh manhaji yang kita duk mengajar sini dulu, 2 qalah sama dengan 192.857 kilogram.
192 kilogram. Dalam kitab Al-Fiqhul Islami, Dr. Wahbah Zuhaili kata 195.113 kilogram. Itu dia panggil berat dia tu. Dari sudut sukatan dia 15 tin. Tin ke apa? Tin susu ke tin Melo? Kita baca kitab Jawi, dia sebut lagu ni. Setengah pula baca kata, macam mana kita nak faham? Kita kata kita kena balik kepada uruf zaman dia. Zaman dia tu, tin dia banyak tu. Macam kita dulu ni, kalau kita nak sukat dengan tin susu hak biasa, susu kak tu, biasa je, sama level ya dia tu pelakon. Cuma learning, nampak beza-beza. Dah. Syarikat ni lain sikit, tapi sekitar 250 gram, gitu dia punya sukatan. Mana dia kata, sukatan dia 15 tin, sama dengan, tulis, sama dengan 270 liter. 270 liter. Itu dia panggil jarak dia, wallahu alam. Setakat kita jumpa dalam kitab, dia panggil ukuran zaman kita hari ni. Maknanya Fiqh Manhaji kata 192.8, Fiqh Islami kata 195.1, beza sikit lah kilogram, dan sukatan dia 270 liter. Muhakkik kitab Fathul Mu'in ni kata wa yu'adilu 216 liter. Payah nak kira, pasal main hasta arak ni panjang sikit, hasta kita pendek jadi 216, hasta arak 270, wallahu alam. Jadi ambil afsah lah, kita kata keluar daripada khilaf. Baik, selesai dah kita daripada duk mikir ke masalah bilangan air dua qala. Wala tanjusu qullata ma'in walau ihtimalan. Air dua qala kalau cukup sukatan dia tidak lagi menjadi najis walaupun dengan ihtimal. Apa ihtimal? Ada kemungkinan. Ka'an syakka fi ma'in abalaghahu ma amla. Kita syak. Air ni cukup dua qala ke tidak? Sampai ke air ni dua qala atau tidak? Wa in tuyuqqanat qillatuhu qabla mulaqati najisin ma lam yataghayyar bihi wa inistuhlikatin najasatu fihi. Jadi kata kita syak dalam keadaan air itu sampai dua qala atau tidak, walau diyakinkan sedikitnya sebelum itu tidak dihukumkan mutanajis, sebab kita masih lagi dalam keraguan dengan masuk najis padanya selama ia tidak menjadi berubah dengan dia. Kalau dia berubah tak boleh. Walaupun najis itu menjadi hancur bersebati dalam air itu, dalam menggunakan air yang banyak. Mana kalau air itu hak banyak dah sesalah kita dah, kan? Menggunakan air yang banyak. Wala yajibu taba'udu an najisin fi ma'in kathir. Seperti air laut atau air sungai. Kita mandilah sungai. Walau bala fil bahri masalan fartafa'at minhu raghwatun. Mandi dalam sungai, dalam air, dalam sungai, dalam laut, tidaklah wajib menjauhkan diri dari najis dalamnya. Contohnya kita mandi sini, ada seketul kuning emas di sebelah kita tu. Tak apa mandi sebelah ni, dia lalu kat tu. Rajin juga zaman-zaman dulu, masa mandi sungai tak. Nyelai sedar timbul, dia berkata, "Woi, atas pala tu." Atas pala kuning kan. Penak kita. Dia kata tak apa. Dia lalu, mungkin air banyak. Pasal tu lagi kita kata jangan duduk orang kapur ni gitu tu, nyembui dalam sungai. Dia kata apa? Baik. Mana dalam sungai tidak wajib menjauh diri dari najis dalamnya. Contohnya, walau bala fil bahri masalan fartafa'at. Seorang itu kencing dalam laut, lalu terjadilah buih, maka itu adalah najis. Dia kencing situ, buih dalam kawasan itu. Situ jangan ambil. Itu najis. In tahaqqaqa annaha min ainin najasah. Kalau kita kata ni air kecil ni, kita cium pun bau haji, tak boleh.
Kalaulah tahqiq diyakini bahawa buih itu adalah daripada zat najis. Au minal mutaghayyiri ahdi awsafihi, atau daripada air yang berubah salah satu sifatnya dengan najis itu, dalam sekejap lah dia tak nampak apa. Wa illa fala, kalau tidak maka tidak najis. Najis apa ini lepas pada kecil nampak kuning matai lah dia jalan pok dia tu kan. Baik. Walau turihat fihi ba'ratun benar. Fawaqa'at min ajli tarhi qatratun ala syai'in lam tunajjisu. Dia kata apa ni? Kalaulah tahi hayawan, kita pergi ambil tahi lembu, stokor, bong, rumah dalam air, dibuang ke dalam air, maka kerana lemparan itu memercik titik air di atas suatu, tidaklah menjadikan benda itu najis. Mana kita campur pun terpercik air itu naik, itu tak najis lah. Mungkin naik baju kita sendiri pun ya. Ini tidak najis, tidak menjadi najis. Air yang sedikit, sebab air itu banyak, wayan jusu qalilul ma, dan kalau air itu sedikit jadi najis. Air mercik naik kita tu, sedikit itu mana tanda sedikit? Tanda tuan-tuan, apa makna sedikit? Sedikit itu wahwa ma dunal qullataini, iaitulah air yang kurang dari 2 qalah, maka dia jadi sedikit. Kaedah 2 qalah tadi lah, ukuran hak kita ukur tadi. Haitsu lam yakun waridan bi rusuli najasin ilahi yura bil basaril mu'tadili. Dia kata apa? Air yang kurang daripada 2 qalah, kalau ianya tidak mengalir dengan sampai najis kepadanya yang dilihat mata yang berpandangan sederhana, tengok dengan mata biasa ni, tak payah mikroskop, tak payah, maka dia jadi najis tanpa dimaafkan ke dalam air itu. Manakala najisnya dimaafkan lain. Walaupun dalam sembahyang najis itu diampunkan, seperti yang lain daripadanya daripada benda yang basah atau cairan bila ianya banyak. Jadi kalau dia panggil pergi capok dalam itu tak boleh lah. Najis yang tidak dimaafkan. Baik, kalau kita campur benda hak dimaafkan lagi mana pula? Sudah. La biwusuli maitatin la dama li jinsiha sa'ilun inda syaqi udwi minha. Air sedikit tidak menjadi najis, air sedikit tidak menjadi najis. Sedikit itu ialah bawah tu. Air najis, air sedikit tidak menjadi najis bila masuk ke dalamnya bangkai yang tidak ada darah. Apa dia bangkai tak ada darah? Darah yang mengalir padanya bila dipotong anggota badannya, seperti akrab, jengking kala, skorpion ni. Kalau kita potong dia tak ada darah, itu dia panggil binatangnya. Kalau masuk dalam air kita tak najis. Wa zarin, hak ni ramah sikit. Gapo dia zarin? Cicak. Cicak. Kita main bidah-bidah pok jatuh dalam air. Sudah aku nak ambil wudu. Buai ya cicak tak ambil wudu boleh. Gelilah sikit dan illa in taghayyara ma asabathu, kecuali apabila berubah air tempat jatuhnya bangkai itu, walaupun berubahnya sedikit, tak tahulah cemam ke apa dia, tak kira. Fahina idzin yanjus, maka ketika itu jadi najis. Najislah air itu. La saratanun wa difda'un fayanjusu bihima khilafan li jam'in. Dia kata maka dengan itu menjadi najislah air itu kalau berubah tadi. Tidak la saratan wa difda'. Tak boleh bangkai saratan dikata ketam. Kalau ketam boleh makan. Saratan dan katak. Di mana air menjadi najis dengan jatuhnya ke dalam air itu, jadi najis dengan sebab katak masuk. Masa apa katak jadi najis?
Cuma di sini ada khilaf, dia kata apa ni? Khilafan li jam'in, khilaf bagi sebagian ulama kata tak najis juga. Sebab benda tu kalau katak masuk tak ada masalah, apa dia buai agak lah lain lah dianya. Kan? Tapi ada khilaf di sini. Allahu akbar. Panjang cerita dia. Dan air tidak menjadi najis dengan bangkai yang muncul dari dalam air. Benda ni duduk dalam air, dia mati, tak menjadi najis. La bimaitatin kana nash'uha minal ma' kal alaqi. Alaq ni tanda pelajar. Lepas ni nak tanya mula ni. Al alaq seperti lintah. Lintah duduk mana lintah? Dalam air. Lintah ni mati, bangkai, tak najis sebab tempat dia situ. Walau turiha fi maitatun min zalika najus. Tetapi kalaulah bangkai-bangkai dari binatang-binatang dah dilempar ke dalam air itu yang sedikit, tidak sampai 2 kolah, maka menjadi najislah air itu. Biar dia duduk situ tak apa, tapi kita ambil giltak dalam air itu tak boleh. Wala asara li tarhil hayy mutlaqan wa in kana at-tarhu ghairu mukallafin, walaupun yang mencampakkan binatang itu budak, orang tak mukallaf, budak main-main pun dia campak, jadi kotor juga. Dan secara mutlak tidak memberi bekas membuang yang hidup dari binatang-binatang sebut dalam kedai air. Mana binatang-binatang hok sebut tadi masuk dalam air itu tak jadi masalah, kita buat dia hidup. Tapi kalau bangkai tak boleh, yakni air tidak menjadi najis. Baik, kita ada sedikit perbincangan tentang air mutlak. Oleh kerana air mutlak ni, tanda pelajar, air mutlak ni air yang menjadi perbincangan, yang menimbulkan was-was, maka Tuan Syekh kita rahimahullah, dia bawa pandangan waqtara katsiruna min a'immatina mazhab Malikin, ramai di kalangan imam-imam fiqh mazhab Syafi'i memilih pandangan Imam Malik yang mengatakan air ini dua ya, najis, tahir. Mustakmal tidak ada. InsyaAllah kita bincang air mustakmal ni dalam siri yang akan datang. Ana dah keluar satu risalah, tajuk dia air mustakmal. Tujuannya sebab ana duk perhati tengok punca mari was-was, punca mari masalah kepada kita ni kerana air mustakmal. Kita balik ke rumah, kita tak ada air satu beldi dalam bilik air kita. Ingat ke? Biasalah, balik-balik tak ada air. Air dalam beldi ada, tak cukup 1 kolah, tak cukup 2 kolah. Nah, tapi dalam beldi ni tak ada apa satu, tak ada kesal apa-apa, tak ada kata ada najis ada apa. Tapi kalau orang was-was dia tak ambil dah wuduk sebab dalam ni air dalam tandas. Boleh jadi anak dia masuk, boleh jadi banyak boleh jadi. Jadi kita balik kepada pandangan Imam Malik, menghilangkan was-was, dan kita boleh ambil wuduk dengan air itu insya-Allah. Perbincangan kita dalam siri yang akan datang bermula dengan hukum perbincangan ulama tentang air mustakmal insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.